kerana dengan limpah kurnianya kita masih hidup di pagi ini, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyertai kuliah Tafaqquh Fiddin ataupun kelas Tafaqquh Fiddin Yayasan Pahang dengan berasa gembira dan bersyukurnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di dalam majlis ilmu dan kita berada di dalam satu taman daripada taman syurga. Kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala melimpahi keampunannya kepada kita, kedua ibu bapa kita yang masih hidup, kepada anak isteri kita, suami kita. Moga-moga mereka ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Taala agar diberi kesihatan yang baik kepada kita, melimpah ruah rezeki kepada kita di dalam peliharaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita berkesempatan sekali lagi di dalam ruangan kuliah Tafaqquh online. Diucapkan selamat datang kepada tuan-tuan, puan-puan yang menyertainya. Moga-moga Allah Taala pada pagi ini mengurniakan kepada kita ilmu yang mana dibukakan pintu hati kita oleh Allah, dapat kita mengamati, menghayati dan seterusnya melekat di dalam hati sanubari kita terhadap apa yang kita bicarakan pada pagi ini di dalam kitab Aqidatun Naji. Di dalam kitab Aqidatun Naji yang jawinya muka surat 114. Yang jawi muka surat 114, yang rumi muka surat 300. Yang jawi muka surat 114, yang rumi muka surat 300. Kita ni di bawah tajuk pada hari ini ialah rezeki menurut ahli as-sunnah. Makna rezeki, razaqah. Razaqah ni maksudnya pemberian daripada Allah Ta'ala, dikirakan rezeki yang kita dapat, yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu di dalam kita membahaskan ilmu tauhid, pergi balik, saya katakan di kuliah-kuliah yang terdahulu, kita tak boleh melepaskan daripada membahaskan sifat 20 yang kita pelajari di tahap 1 dulu. Kita belajar di dalam kitab Faridah tu umpamanya, kita tak boleh lepas daripada membincangkan sifat 20 ni, walaupun kitab Aqidatun Naji ni tinggi penghujung perbicaraan. Makna hari ini perbicaraan kisah rezeki. Rezeki ni pergi mari, hakikatnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, dapatlah. Kalau rezeki tidak ditakdirkan ataupun tidak kena kepada kita, maka bersyukur alhamdulillah. Kadang-kadang Allah Taala menyesuaikan kepada kita. Yang benda kita nak, Allah Taala tak bagi, tetapi Allah Taala bagi kepada kita melimpah ruah rezeki yang lain. Tetapi malangnya manusia tidak menyedarinya. Apabila kita berbincang ataupun berkait dengan rezeki ini, seperti mana yang saya katakan, tak boleh lepas daripada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Tak lepas daripada istighna, iftikar. Itu kemuncak daripada ilmu tauhid tu. Kemuncak daripada ilmu tauhid tu, akidah kita, pegangan kita, artinya istighna'ul ilahi. Maha kaya Allah. Semua ada pada Allah. Semua ada pada Allah. Fa'alul lima yurid. Iradat Allah Ta'ala. Yang keduanya, iftikar. Iftikar tu manusia berhajat kepada Allah. Istighna, iftikar. Itu di dalam pembahasan kita
ketika kita mengaji tahun 2015 dulu berkait dengan kitab Faridah. Berkait dengan kitab Faridah, maka kita temukan berkenaan dengan perkara-perkara berikut. Perkara-perkara yang kita zat Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang sebenar. mengisbatkan zat Allah. Makna kita percaya Allah itu ada. Sebab itu kita mengaku. Lidah kita, hati kita. Yang kedua, mengisbatkan zat Allah, sifat Allah. mengisbatkan zat. Nombor satu, mengisbatkan sifat Allah. Sifat Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Itu di dalam rukun syahadah tu kita mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah, aku menyaksikan. Yang ketiga, rukun syahadah, Mengisbatkan perbuatan Allah. poinnya di situ. Mengisbatkan dalam kitab ni disebut af'alullah. Af'alullah, perbuatan Allah. Maknanya perbuatan Allah itu, di dalam syahadah kita tu, perbuatan Allah itu memberi rezeki kepada makhluk, bukannya manusia saja. Memberi rezeki kepada makhluk dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Kudrat dengan kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iradat, berkehendakkan Allah bagi akan dapat dia. Itu dikatakan apa nama ni, af'alullah. Jadi sesuailah tajuk kita pada hari ini, rezeki Allah tu. Tu usah bimbang, tu usah apa begitu begini. Rezeki Allah tak akan bagi. Kalau rezeki Allah tak bagi, kita ni tak boleh hidup. Sebab itu di akhir-akhir ni masyarakat kita kebanyakannya orang kafir lah. Orang kafir lah. Di Pekan ni ada juga orang bunuh diri di tepi sungai tu. Orang kafir lah. Jadi kalau kita walaupun kesempitan, kesusahan begitu begini, Allah Ta'ala
bagi keluasan. Bagi keluasan kepada kita, maknanya tuan-tuan masih ingat al-kasbu wal ikhtiyar. Apa artinya? Al-kasbu. Di dalam Faridah juga membahaskan 4-5-6 tahun lepas. Al-kasbu al-kasbu, usaha, wal ikhtiyar, usaha, al-kasbu, wal ikhtiyar, kita ada pilihan. Bermakna contohnya maknanya kita tak dapat makan. Kita usaha macam mana? Tak ada benda nak makan. Usaha macam mana? Kita menagih simpati, memohon kepada yang bersimpati. Kita maknanya nak makanan ataupun nak duit. Itu Allah Ta'ala beri rezeki kita secara itu. Tetap Allah Ta'ala bagi. Tidak ada Tuhan, tidak ada makhluk yang boleh memberi rezeki kepada kita. Itu yang saya nak kaitkan. Lepas tu yang keempat, mengisbatkan ataupun menetapkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa-lupa tu. Rukun syahadah. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah, makna memastikan, makna mengiktikadkan betul-betul zat Allah itu ada, wujud. Sifat Allah itu Maha Agung. Lepas itu af'alullah, apa Allah nak buat boleh buat. Lepas itu yang keempatnya kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisbatkan, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil rukun syahadah. Dua kalimah syahadah, syahadah tauhid la ilaha illallah, manakala syahadah Rasul Muhammadur Rasulullah, maka dia itu ada rukun dia. Kalau kita tak mengaji, tak tahu pun rukun dia. Maknanya bila mengucap dua kalimah syahadah tu, nak ada 4 perkara ini. Mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan af'alullah, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarah usul tahqiq. Syarah usul tahqiq. Begitu juga di dalam kitab Masailul Muhtadi, muka surat 7, berkenaan dengan rukun syahadah. Lepas tu kita tak bincang lagi kesempurnaan syahadah. Syarat sah syahadah, membinasakan syahadah, kita ulang-ulang dia. Di dalam bab tauhid ni tak dapat tidak. Lepas itu fardu syahadah di dalam kitab ni Masailul Muhtadi. Jangan lupa, maknanya kita di dalam membahaskan tajuk pada hari ini, rezeki menurut ahli sunnah ataupun rezeki menurut ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula rezeki. Dan bermula tu mubtada' kalau nahum. Mubtada' wal khabar. Jadi mubtada' tu mula bicaranya. Mula bicaranya di dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab tu dipanggil al-mubtada'. Lepas itu cerita dia dipanggil al-khabar. Mubtada' wal khabar. Di dalam ilmu nahwu, kalau kita bincang ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni nak memahami bahasa Arab, nak membarihnya, nak bagi maknanya, apa begitu begini. Itu peri penting ilmu nahwu. Ilmu nahwu nak membarihnya, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, ada letak sabdu ke, apa begitu begini. Ilmu nahwu. Nahwu saraf. Ilmu nahwu dan ilmu saraf. Ilmu nahwu ni asasnya matan ujurmiyah. Lepas tu ilmu saraf tu matan bina. Matan bina dia kata. Bermula. Bermula tu dia nak kabarkan, maknanya kita nak cerita. Kita nak cerita. Dan bermula. Dan ni ataf daripada cerita sebelum ini, iaitu bercerita kisah tajuk kita yang sudah ni, orang yang mati syahid itu hidup.
Orang yang mati syahid tu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu dan bermula. Dia nak sambung. Tapi tajuk lain. Sambung. Dan bermula rezeki daripada ahli sunnah. Ahli sunnah tu apa? Majoriti umat Islam. Dalam lain perkataan, iaitu ana wa ashabi. Makna Nabi kata aku dan sahabatku. Makna i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad yang sahih. Dan bermula rezeki daripada ahli sunnah itu barang yang dihela. Dihela ni maksudnya diberikan. Diberikan secara sedar ataupun tak sedar. Dihela akan dia oleh Allah. Diberi akan dia rezeki. Diberi akan dia rezeki oleh Allah kepada itu khabar dia kepada bermula rezeki itu Allah Ta'ala bagi kepada segala haiwan, daripada segala haiwan, kepada segala haiwan, maka mengambil manfaat ia dengan fi'il perbuatan, maka masuk rezeki manusia dan segala binatang dan lain daripada keduanya manusia binatang. Hak kita nampak tu, hak tak nampak tak tahu lagi. Itu istilahnya ulat dalam batu, ulat dalam gigi, ulat dalam gigi. Daripada keduanya melengkapi akan yang dimakan dan lainnya daripada barang yang mengambil intifa', mengambil manfaat ia dengan dia. Itu tag dia, ayat dia. Maknanya menurut ahli sunnah wal jamaah, i'tiqad kita mengaji, kita faham berkait dengan ilmu usuluddin, berkait dengan tauhid, kita belajar berkenaan dengan ilahiyat, berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan kenabian. Nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bercerita kisah ini. Lepas tu perkara sam'iyat, perkara-perkara yang dikhabarkan oleh agama kita, berkenaan dengan bangkit semula, begitu begini. Maka begitu. Jadi kita nampak bahawasanya hebat Allah itu. Hebat Allah itu artinya rezeki yang diberikan. Kita sebut rezeki ini duit. Bukan, itu secebih rezeki. Sehat rezeki. Kita banyak kawan rezeki. Kita gembira rezeki. Walaupun banyak duit, banyak harta tapi tak gembira. Itu rezeki, kegembiraan. Kita letak kepala atas bantal, tidur selalu. Rezeki. Ada makhluk, sahabat-sahabat kita, maknanya 2-3 hari tak tidur. 2-3 hari tak tidur. Kita ni pantang letak kepala atas bantal. Rezeki tu Allah Ta'ala kurniakan. Bukan main-main, maknanya tak boleh tidur ni, bukan main-main. Kita ni selesa saja. Lepas tu rezeki, semua boleh makan. Tolak kayu dengan batu je. Dia ni kaya, tapi budu tak boleh makan. Darah tinggi. Cencaluk tak boleh makan, migrain. Air manis tak boleh minum, kencing manis. Lepas itu lepas tu organ lembu tak boleh makan sebab gaut. Kacang tanah tak boleh makan. Kita kerak makan nasi lemak. Mana nasi lemak tak ada kacang tu tak indah. Dia tak boleh makan sebab gaut. Lepas tu sardin. Sardin sedap sangat. Mentah. Kita makan mentah saja sardin tu masa dulu-dulu. Makna letak bawang, letak lada, sedap je. Jadi orang setengah tu tak boleh makan sardin sebab dia gaut juga. Gaut ni banyak besi. Jadi oleh kerana itu kita rezeki disihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita ni boleh makan semua. Itu rezeki. Jadi rezeki itu meluas. Lapang fikiran rezeki. Lapang fikiran. Sebagai contoh, kita mengaji, kita kata berapakah kesempurnaan syahadah. Jadi kita dapat menjawab berapakah rukun syahadah. Kita dapat menjawab rezeki. Rezeki. Jadi
kita nak katakan bahawa rezeki ini sangat luas di sudut Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-Nya. Rezeki bercakap. Boleh bercakap. Rezeki. Kadang-kadang orang stroke ni tak boleh bercakap. Lepas tu fikiran dia terhad umpamanya. Jadi oleh kerana itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maknanya sekiranya kamu hitung nikmat Allah, rezeki tu, rezeki pemberian, rezeki pemberian Allah, la tuhsuha, nescaya kamu tidak boleh menghitungnya. Menghitungnya. Rezeki. Kita tidur malam tadi, subuh tadi kita bangun, rezeki hidup lagi. Ada di antara sesahabat kita, sesaudara kita meninggal ketika tidur. Jadi dia tak dapat menengok dunia, dah terputus lah dia. Makna tempoh, ibarat kata kontrak dia dah habis, cukup umur. Iza ajaluhum, makna dah sampai aja dah ketika tidur. Begitu juga kita ni rezeki, hidup sihat walafiat. Ada saudara kita meninggal dunia apa gitu gini untuk ciri-ciri keselamatan. Lepas tu di dalam tu digamkan keranda dan sebagainya. Tetapi Allah tidak sia-siakan, maknanya orang yang meninggal dunia akibat wabak. Nabi dah jamin wabak ta'un. Nabi dah jamin, maknanya dia ni syahid akhirat. Jadi tak sia-sia, rezeki dia lah. Rezeki dia. Rezeki dia Allah Ta'ala kurniakan. Kita ni yang masih hidup ni, Allah Ta'ala memberikan kepada kita berbagai-bagai rezeki. Kita rezeki dapat mengaji ni pada pagi ni, rezeki. Kalau tidak pun, banyak benda kita boleh buat pada pagi ni. Kalau tidak mengadap laptop, mengadap telefon begitu begini, kita banyak benda boleh buat. Tapi direzekikan oleh Allah Ta'ala, tergerak hati kita, aku nak belajar kitab Aqidatun Naji pagi ini. Slot yang kedua ni belum tahu lagi. Kita belum tahu lagi. Sama ada direzekikan oleh Allah kita dapat menyertainya, ataupun direzekikan oleh Allah di dalam tugas-tugas lain ataupun bidang-bidang lain. Jadi saya tak dapat slot yang kedua, saya nak pergi ke pasar. Pasar Pekan dah buka dah ya. 14 hari tutup. Saya nak pergi ke pasar. Maknanya dia tu direzekikan oleh Allah Ta'ala, start kereta, start motor, pergi ke pasar. Kurniaan. Kurniaan. Jadi nak katakan bahawa kita boleh faham rezeki ini di dalam dikisahkan menurut ahli sunnah wal jamaah, maksudnya luas. Apa jua yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-Nya, kepada makhluknya, sama ada manusia ataupun haiwan. Sama ada manusia ataupun haiwan dan lain-lainnya. Dia ni mengambil manfaat. Maka barang siapa milik ia, barang siapa milik ia akan sesuatu dan mungkin ia daripada mengambil intifa', mengambil faedah dengan dia, dan tiada mengambil intifa' ia dengan dia dengan fa'il, maka tiada demikian itu sesuatu itu rezeki baginya. Itu saya katakan tadi.
Makna contohnya rezeki kita mengaji pada pagi ini. Mengaji pada pagi ini. Sekiranya kita tidak mengaji pada pagi ini, belajar pada pagi ini, tidak ada rezeki menuntut ilmu. Melepaslah. Untuk pagi ini, minggu depan kawan datang minggu depan. Online minggu depan cerita lain. Hak ketika ini. Jadi kalau kita tak ambil bermanfaat daripada dalam konteks menuntut ilmu ni, kita tidak direzekikan ataupun kita tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, maknanya dapat menyertai majlis ilmu pada pagi ini. Boleh faham tuan? Tuan-tuan? Minum air dulu. TO. Bismillah. Boleh faham? Itu. Ahli sunnah berpegang kita. Apa nama ni, saya baca, bukan baca, saya tengok dalam YouTube. Dalam YouTube, apa nama ni, penceramah Indonesia. Mungkin tuan-tuan baca, rasa saya dalam grup kitab Jawi tu. Dia kisah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Daripada kecil mengajinya. Ketika mudanya Imam Syafi'i ni, dia bijak. Bijak, kreatif, lepas tu cerdik. Cerdik budaknya. Dia ni susah, miskin. Dia menulis pun tak ada kitab, tak ada buku, tak ada pensel, tak ada pen. Dia tulis pada pasir je. Tulis pada pasir, sapu. Pada pasir, sapu. Ketika mana sejarah dia daripada Palestin dia ke Mekah. Apa nama ni, Imam Malik ni, siapa budak ni? Dia panggil kepada pembantu dia, PA dia, siapa budak tu? Nak mengaji dengan kita di Masjidil Haram. Dia kata, apa nama ni, PA dia, gaya-gayanya nak mengaji tapi dia duduk luar. Panggil dia masuk. Lepas itu, PA Imam Malik ni, makna PA Imam Malik ni pergi. Oi budak, dia kata, tuan guru panggil masuk. Tuan guru panggil masuk. Maknanya cakap dia, kalau nak mengaji, kita buat cara mengaji betul. Cara mengaji orang lain tu menadah apa semua, apa bertulis. Lepas itu Imam Syafi'i kata kepada PA Imam Malik, siapa nak jumpa siapa? Siapa nak jumpa siapa? Imam Syafi'i ni umur 7 tahun dah hafal Quran. 30 juzuk hafal. Bijak, pintar. Moga-moga kita pintar macam Imam Syafi'i juga. Siapa nak jumpa siapa? Tuan guru lah nak jumpa. Awak jangan belagak sangat. Itu tambahan semata-mata. Makna tuan guru nak jumpa. Kalau tuan guru nak jumpa, dia jumpa saya. Bukan saya nak jumpa dia. Lepas tu PA tu khabar masuk dalam Masjid Haram. Dia khabar, Tuan Syekh, budak tu khabar, kalau tuan guru nak jumpa dia, tuan guru lah jumpa dia. Imam Malik ni khabar, budak ni bijak. Budak ni bijak. Lepas tu Imam Malik ni pergi jumpa dia, Imam Syafi'i ni. Makna dia jumpa, awak ni nak belajar daripada mana ni. Dia kata di Palestin, berhijrah nak mengaji apa begitu gini. Dia dengar Tuan Syekh ni ilmunya hebat apa begitu begini, saya nak menumpang mengaji. Kenapa awak tak masuk? Saya malu nak masuk. Makna saya susah kitab apa gitu gini. Tak ada duit, tak ada benda, saya berjalan kaki, istilahnya menumpang-numpang. Kabilah daripada Palestin. Palestin tu dengan Mekah ni jauh. Sekarang ni dekat. Maknanya kabilah menumpang apa gitu, macam kita nak naik haji dulu. 2-3 bulan nak naik haji kapal laut. Lepas tu naik haji pula di Pulau Pinang masa dulu. Pulau Pinang ataupun Port Klang. Masa tahun 60-an. Jadi ringkas ceritanya, dia kata saya tak ada awak ni nak mengaji macam mana? Kitab tak ada, apa tak ada ni. Saya tulis pada pasir je. Pen mana awak tulis? Saya ni telunjuk. Telunjuk ni. Lepas itu Imam Malik ni kata, awak ni macam mana nak belajar? Nak belajar begini.
Lepas itu apa nama ni? Tuan ikut mana walaupun tak ada jalan. Walaupun tak ada jalan, mutlak Allah boleh bagi. Imam Syafi'i ni kata, saya memperakui lah maknanya takdir Allah Ta'ala tu, tapi saya berpendapat mesti ada jalan. Saya nak contohkan Tuan Guru dan saya nak buktikan. Ikut awak lah, kata di Imam Malik. Maknanya dia tahu murid yang pintar. Saya nak minta cuti, saya nak bekerja. Saya nak bekerja. Tak apalah. Saya nak mengatakan bahawa poin saya tu betul. Tidak menafikan Allah Ta'ala tu. Poin saya, rezeki ni mesti ada jalan. Jalan itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dia nak menghujahkan guru dia. Bukan hujah lah. Nak bertanya, memberi pendapat. Jadi, Imam Syafi'i ni bekerja di ladang anggur. 2-3 hari bekerja. Dia dapat duit, lepas tu dia beli sebakar anggur. Dia bawa ke guru dia. Makna dalam mengaji tu dia berkhidmat dengan guru dia. Walaupun dia berkhidmat tu maksudnya nak kabarkan tajuk belajar. Tajuk belajar tu dia buktikan dengan bekerja di ladang anggur tu. Tajuk belajar dia nak sebutkan rezeki ni dia khabar kena jalan usaha. Jadi orang-orang dulu mengaji ni mencari kayu api ke tuan guru, menceduk air. Jadi orang yang rapat memicik tuan guru. Tok guru saya dulu dia cerita memicik Abdullah Tahir. Tuan Guru Abdullah Tahir. Dia memicik Tuan Guru Abdullah Tahir tu, makna banyaklah modal sulit dia dapat. Modal sulit berborok Tuan Guru gini, Tuan Guru gini. Lebih pada orang lain. Dan satu ketika saya pernah cerita dalam baca kitab Hikam. Kalau tak salah saya cerita kisah ini. Maknanya ringkas ceritanya, panjang ceritanya. Makna Tuan Guru saya ni, Tuan Guru Haji Lebai Ma'ami ni, Tuan Guru Abdullah Tahir ni suruh menceduk air dalam telaga. Baldi tak ada. Yang adanya bakar. Ma'ami dia kan bawa. Cuba tengok air dalam tempayan. Tanya mak guru. Orang dulu panggil bini untuk guru ni mak guru. Kalau cikgu kita zaman dulu, mak guru tak? Mak guru. Mak guru. Arwah mak saya tu orang panggil mak guru.
Kalau orang tua dulu panggil Mok Gu, dia tak panggil nama, Mok Gu. Ayahnya Cikgu Mok Gu. Lepas tu tuan guru saya ni Allahyarham, dia pun pergi, tak ada air dalam tempayan, tok guru dia kata, pergilah cedok. Cakap Kelantan. Lepas tu ada telaga dekat rumah di Bunuk Payung tu. Dekat rumah tok guru. Bunuk Payung tu sekarang ni ada lagi. Madrasah dia tu, Madrasah Ahmadiyah Bunuk Payung. Tetapi dia buat ma'had tahfiz. Saya pergi hari tu. Sebelum Covid dulu saya pergi. Tidur di Kelantan 2-3 malam saya ronda. Budak-budak, bawa budak-budak ni pondok tu. Saya nak pergi sangat pondok Bunuk Payung. Bunuk Payung tu dekat pok saudara rumah. Dekat dengan rumah pok saudara rumah. Sebelah kita je. Di Bunuk Payung. Saya pergi ke rumah dia. Lepas tu Bunuk Payung tu sebelah je. Sebelah rumah ayah teh ni kan bang. Lepas tu tuan guru saya ni lah gua negara baldi tuan guru. Baldi tak ada. Lah bakar tu boleh dia kata. Bakar tu boleh cedok air. Lepas tu tuan guru Lebay Mak Amin ni masih tidur muda lagi. Gila orang tua ni. Dia khabar detik hati dia gila orang tua ni tapi tak membantah. Dia ambil tali ikat ke bakar. Kita bakar pergi pasar orang zaman dulu tu. Bakar bulat tu. Bakar bulat tu. Lepas tu gila orang tua. Dia Tuan Guru Abdullah Tahir duduk di pintu. Duduk di pintu. Mak Amin, engkau jangan panggil aku gila. Masya Allah. Kasyah. Jadinya orang tua ni, Tuan Guru ni cebuk air letak dalam baldi. Bakar jaga-jaga. Ambil air, letak. Penuh lah baldi ni. Siap dah Mak Amin? Siap dah. Terima kasih lah dia kata. Tuan Guru Abdullah Tahir ni tutup pintu. Dia ni pula terai nak cebuk air dalam telaga dengan bakar. Lepas tu dia ambil cebuk air tu tak masuk lah dalam bakar tu. Lah sekali rupanya aku gila. Tuan Guru Lebay Mak Amin ni kata aku gila. Nak ceritakan orang yang berkhidmat. Begitu juga cerita Imam Syafi'i ni tadi. Dia bawa bakar Tuan Guru, saya nak bagi Tuan Guru makan sedap-sedap. Itu khidmat anak murid kepada guru. Maknanya masa zaman Imam Syafi'i dah dia sebut dalam kitab-kitab makna berkhidmat kepada khidmatul muallim, khidmat kepada guru. Jadinya beri makan ke tubuh dia. Beri makan ke tubuh dia. Orang-orang dulu memang gitu. Lepas tu Tuan Guru Imam Malik ni makan sedap betul buat awak ni dia kata. Sedap. Lepas tu Imam Syafi'i kata, inilah saya nak membuktikan Tuan Guru bahawasanya rezeki ada jalannya. Jalan saya minta cuti dengan Tuan Guru, saya pergi kerja di ladang anggur 2-3 hari, hasilnya saya dapat rezeki, saya beli anggur tu nak beri makan Tuan Guru, anggur yang baik sekali. Anggur yang kelas punya. Anggur yang kelas. Lepas itu sambil-sambil makan Imam Malik suka, sambil-sambil makan Imam Malik suka, sambil makan Imam Malik suka. Kenapa Tuan Guru ni suka? Saya dah katakan kalau tidak ada jalan tak dapat rezeki. Lepas tu Imam Malik kata, wahai Syafi'i, Muhammad nama dia, wahai Muhammad, pendapat saya betul. Tok Guru dia kata pendapat saya betul. Kenapa Tuan Guru? Saya sebakar anggur, maknanya bawa ke Tuan Guru ni. Maknanya jalan saya bekerja, jalan rezekinya. Pendapat awak tu tak berapa tepat, kata Imam Malik. Apa tak tepatnya dia kata? Saya bekerja. Imam Malik kata, saya ni mengajar saja, tak bekerja, tapi dapat rezeki Allah Ta'ala bagi. Rezeki apa? Dia kata, rezeki anggur awak.
Maksudnya Imam Syafi'i khabar tak boleh melawan guru. Maknanya guru ni bidang dia, pengetahuan dia amat luas. Kita rasa kita dah tahu sangat dah, rupanya guru kita ni, walaupun guru sekolah rendah, sekolah apa gitu gini, guru kita ni maknanya pengetahuannya amat luas. Itu nak khabar berkait rezeki. Bila Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita tu, ada je orang mengantar-ngantar. Ada je orang mengantar itu, mengantar gini. Contoh saya, maknanya makan durian. Rezeki, Alhamdulillah. Makan pokok durian tak ada, di kampung ada lah. Di Pekan ni pokok durian tak ada, apa begitu-begini. Tak putus saudara-saudara kita mengantar durian. Sampai budak tak termakan. Lepas tu, bagi-bagi ke jiran. Makna rezeki Allah Ta'ala tu. Makna, mewah semua makan durian. Hak ini ngantar 3-4 biji. Hak ini ngantar 6 biji. Hak ini ngantar 10 biji. Mengantar, lepas tu mengantar rambut tai, mengantar ikan, mengantar ayam. Allah rezeki. Allah Ta'ala rezeki. Duduk di rumah saja. Tapi rezeki Allah Ta'ala hantar kepada kita Maha Kaya. Itu nak katakan rezeki. Termasuklah binatang yang mengambil manfaat. Mengambil manfaat apa nama ni sesuatu rezeki itu. Dan tertentulah yang dinamakan rezeki itu bagi orang yang mengambil manfaat ia dengan fa'il. Maknanya rezeki itu kita mengambil manfaat. Pada pagi ini rezeki kita online belajar. Mengambil manfaat. Mengambil manfaat makna rezeki kita. Mengambil manfaat rezeki kita. Orang lain, awak ni tak ada rezeki. Tak ada rezeki belajar. Rezeki dia lain dapat. Allah Ta'ala bagi seluruh makhluk dia rezeki, cara tahu ataupun cara tak tahu. Boleh faham tuan-tuan? Rezeki ini nak katakan meliputi perkara-perkara yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Saya tak dapat belajar pada hari ini. Sebabnya saya nak ke bengkel membela kereta. Rezeki belajar tu tak dapat. Jadi rezeki membela kereta tu dapat. Itu kurniaan. Kurniaan. Saya tak dapat belajar hari ini sebab nak menyiram bunga. Rezeki menyiram bunga, kekuatan Allah Ta'ala bagi, pegang paip air apa gitu-gini, rezeki itu dapat. Maknanya kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak bagi rezeki kepada kita setiap aspek kehidupan kita ni, maka kita tidak boleh bergerak. Itu Maha Kaya. Istighna'ul ilahi. Maha Kaya Allah Ta'ala. Jadi dalam kita belajar sifat 20 ni, istighna'ul ilahi an kulli ma siwa. Makna Maha Kaya Allah Ta'ala itu daripada makhluk-makhluk. Sedangkan makhluk itu diciptakan oleh Allah. Maha Kaya Allah Ta'ala itu. Saya tak jemu-jemu. Istighna' ni berapa sifat? Istighna'. Siapa? Berapa sifat? Istighna'. Ulang-ulang dah. Ulang kaji. Nak mengabarkan Allah Ta'ala itu kaya. 7 lah. 7 lah. Tak tepat? 9. 9. Belah tu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Lepas tu? Qalu mutakalliman. Qalu mutakalliman. Nunggu mutakalliman. Qalu Apa dia? mutakalliman. Apa dia? 11 sifat. Cuba ulang. Wujud, Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, sama, basar, kalam, sami, basiran,
kaunuhu sami'an, Qauluhu sami'an, qauluhu basiran. basiran, qauluhu mutakalliman. Itu 9. 9 sifat istighna. Itulah menunjukkan Allah Ta'ala itu kaya. Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu qidam, Allah Ta'ala paqa', Allah Ta'ala mukhalafah, Allah Ta'ala qiyamuhu binafsih, Allah Ta'ala sama, Allah Ta'ala basar, Allah Ta'ala kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dan apakah yang diambil daripada sifat istighna itu? Ringkasan nak menunjukkan Allah Ta'ala kaya. Apa dia? Ada berapa? Ada berapa? 3. Rumusan dia 3. Rumusan 9 perkara itu 3. 9 lawan 9. 9 yang sifat yang wajib, 9 sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Dia ambil rumusannya 3. Pertama sekali, kayanya Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala tidak mengambil faedah segala perbuatan dia. Allah Ta'ala tak ada mengambil faedah. Tu kaya Allah Ta'ala, dia tak mengambil faedah. Kita ni bukan bahasa faedah, rasuah pun. Rasuah. Penjawat awal dah kerajaan dah bagi gaji begitu begini, allowance begitu begini, ambil rasuah. Makna nak ambil faedah dengan faedah haram. Bukan hak kita. Pertama, kaya Allah. Keduanya, Allah Ta'ala tak ada wajib nak membuat apa-apa juga. Tak wajib pada Allah Ta'ala nak membuat apa-apa juga. Nak membuat sesuatu tak wajib bagi Allah Ta'ala. Cumanya kita memohon. Memohon. Sebab itu, kita berdoa makruh baca berlagu-lagu. Bukan syair. Baca Quran, sunat berlagu. Tapi berdoa makruh kita berlagu. Makruh berlagu. Sebabnya minta. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan dengan lebatnya. Macam syair. Kita baca doa berlagu. Sepatutnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan kekuasaan dan kehebatanmu, Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang memberi rahmat. Itu merayu, meminta. Itu makna Allah Ta'ala tak wajib membuat sesuatu yang kita nak. Makna masjid surau sembahyang hajat, masjid surau baca yasin, masjid surau kunut nazilah. Sampai sembahyang raya pun kunut nazilah juga. Itu tak betul teknik, tak mengaji. Kunut nazilah disunatkan sembahyang wajib saja, tidak sembahyang sunat, sembahyang wajib, sembahyang Jumaat, sembahyang fardu 5 waktu. Lepas tu sembahyang qada apa begitu gini. Dia maknanya Allah Ta'ala tak izinkan COVID meningkat. Allah Ta'ala tidak izinkan. Allah Ta'ala tidak izinkan. Itu tak wajib bagi Allah Ta'ala. Cumanya kita bermohon. Wajib kita memohon ke hadrat Allah Ta'ala nak menghindari daripada apa jua musibah yang kita tidak tahan untuk menerimanya. Itu dia. Yang ketiganya, disebabkan Allah Ta'ala itu kaya. Yang ketiganya, makna sekalian makhluk itu tidak ada memberi kesan dengan kuat. Tidak ada memberi kesan dengan kuat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Allah Ta'ala berikan kepada dia. Contohnya botak cing, perampok, penyambung, apa begitu-begini. Masuk penjara boleh keluar. Tapi tidak memberi bekas dengan kuat. Akhirnya botak cing digantung. Digantung. Tak ada memberi bekas dengan kuat bersifat makhluk itu. Itulah. Tak boleh lupa kita berkenaan dengan rezeki ini. Tak boleh lupa istighna maha kaya Allah Ta'ala. Kemudian kita mengambil manfaat. Maka apabila kita ketahui makna rezeki itu seperti yang tersebut itu, maka wajib kita iktikadkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala merezekikan yang halal
dan makruh dan yang haram seperti kata Ibrahim Laqani. Kata Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab di dalam kitab Hasyiah Muhammad Al-Amir. Kitab tauhid besar. Maknanya Allah Ta'ala merezekikan yang halal, merezekikan yang makruh, merezekikan yang haram. Tetapi ada jalan-jalannya. Yang halal, hukum macam mana. Yang makruh, hukum macam mana. Yang haram, hukum macam mana. Merezekikan. Yang halal, yang prasyarat ni baik. Kita makan nasi bukan curi. Yang halal. Hak kita. Lepas tu yang makruh. Yang makruh. Maknanya kita mendapat rezeki tu. Contohnya, benda-benda yang makruh. Kita makan petang, makan durian, pergi ke masjid, tak gosok gigi. Makan yang makruh. Makan yang makruh. Makan yang haram ini, iaitu kita mendapat bukan hak kita. Itu haram. Tetapi Allah Ta'ala semua sekali mengurniakannya. Tetapi yang halal, yang baik, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Yang makruh tak berapa baik. Yang haram maknanya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi Allah Ta'ala mengurniakan, menggerakkan kita ni, tetapi adalah ilmu yang mengatakan halal, mengatakan haram, apa begitu gini. Ibrahim Laqani, fayarzuqullahul halala fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama sa'i. Artinya maka memberi rezeki Allah Ta'ala akan yang halal, maka ketahuilah olehmu, dan memberi rezeki ia akan makruh dan yang akan haram. Makna sa'i diberitahu. Maknanya Allah memberi rezeki. Kalau Allah tak beri rezeki, yang haram bukan Allah. Yang haram bukan Allah. Tidak. Yang haram tu maksudnya Allah dah bagi jalan. Makan babi itu haram. Makan babi itu haram. Riba itu haram. Menipu berniaga itu haram. Tetapi gerak-geri itu kepada jalan haram itu, rezeki yang haram itu, Allah Ta'ala luluskan. Maknanya awak akibatnya berdosa. Sebabnya yang haram. Sebab itu kita mengaji makna di dalam maklumat agama. Jadi semua rezeki itu sama ada halal, makruh dan haram adalah diberikan oleh Allah Ta'ala. Cumanya manusia akal fikiran. Contoh kita mencuri durian. Makan durian di kebun orang mencuri. Maknanya kalau orang mencuri ke kebun awak marah tak? Maknanya perbuatan mencuri itu haram. Yang sebenarnya perbuatan mencuri itu haram, tapi awak makan durian. Makan durian secara haram tu dia rezekikan oleh Allah Ta'ala, tetapi awak menyebabkan dosa, mengambil durian tanpa izin tuannya. Faedah. Faidatun ni maknanya ingatan. Satu faedah. Maknanya faedah. Ataupun dia nak kabarkan maknanya rumusannya. Bermula rezeki itu dua bahagi. Pertama, zahir bagi badan seperti makanan yang mengenyangkan. Rezeki itu dia faedah, poin dia. Bab kita bincangkan kisah rezeki ni, poin dia nombor satu, kita bincang tentang rezeki ni. Dan rezeki ni dua bahagi. Yang pertama, zahir, iaitu untuk fizikal kita, seperti makan mengenyangkan, rezeki tu. Yang kedua, batin, batin bagi hati, seperti ilmu dan makrifah. Rezeki belaka. Rezeki belaka. Boleh faham? Jadi ringkasnya, tajuk kita berkenaan dengan rezeki.
rezeki ini dibahaskan di dalam kitab Tauhid. Nak kabarkan Allah tu Maha Kaya, memberi rezeki kepada sekalian makhluknya, walaupun ulat di dalam batu. Pertama. Yang keduanya, kita iktikadkan bahawa segala rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki maknanya kita mengambil faedah. Apa-apa juga. Itu rezeki. Itu rezeki. Contoh, sihat. Kita mengambil faedah daripada sihat, kita boleh ke sana, ke sini. Yang ketiganya, Allah Ta'ala memberi rezeki yang halal, yang makruh, yang haram. Namun begitu, manusia ini diberi akal fikiran untuk menentukan rezeki yang halal, untuk menentukan rezeki yang makruh, untuk menentukan rezeki yang haram, jalan-jalannya. Lepas itu, akhir sekali, kita rumuskan bahawa rezeki ini dua bahagi. Pertama, zahir, apa-apa keperluan kita. Yang keduanya, batin, hak tak dapat dipegang, seperti ilmu dan makrifah mengenal Allah Ta'ala. Maknanya, rezeki berlaku. Rezeki dapat ilmu, rezeki kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Apa maksud rezeki? Segala pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala sama ada kita suka ataupun tak suka. Sama ada kita suka ataupun tak suka, sama ada kita tahu ataupun tak tahu, Allah Ta'ala kurniakan rezeki kita. Rezeki yang disebut rezeki ni, macam mana keadaannya? Rezeki ini begini, rezeki ini begini, dipanggil apa? Rezeki kita mengaji pada pagi ni, dapat mengaji. Lepas tu, rezeki kita tak dapat di pekan sehari umpamanya. Dia kata apa? Rezeki ni ketika perkara yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Perkara-perkara yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala di dalam mengambil faedah, di dalam mengambil intifa', mengambil faedah. Sekarang ni kita mengambil faedah, belajar rezeki kita. Kita tak ada rezeki pergi ke pasar masa ini. Tengah hari ni kan, kita pergi ke pasar pula. Rezeki kita pergi ke pasar. Jadi serba sedikit kita membahaskan. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari memahami bahawasanya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, segala rezeki itu, segala bentuk, segala kelakuan, segala apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu hanyalah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya Allah tak bagi rezeki kepada kita, maka kita ni tak boleh nak bergerak hakikatnya. Jadi oleh kerana itu, nikmat pemberian rezeki daripada Allah Ta'ala itu wajiblah kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu bersyukur kepada pemberian-pemberian Allah, rezeki-rezeki yang diberi oleh Allah, la azidannakum, kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menambahnya. Sebaliknya kita tidak bersyukur, ketahuilah bahawa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu la syadid. La syadid tu mana? Maknanya la syadid. Maha pedih. Jadi setakat itu dulu kita berbicara pada pagi ini 31 hari bulan 7 2021. Maknanya kita berbicara habis dah bulan 7. Bulan Julai, insya-Allah jika dipanjangkan umur, kita masuk pada bulan Ogos pula, berkenaan dengan aqaid
al-iman yang terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi sebelum ini kita membahaskan kisah La ilaha illallah, manakala minggu depan insya-Allah Muhammadur Rasulullah kita membahaskan berkenaan dengan apa nama ni, Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berhenti 5 minit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti minum-minum air sekejap.